Ayat yang ketiga. Bila mereka mendengar ayat Allah, mereka ragu-ragu. Mereka kata Nabi Muhammad yang mengada-adakannya. Mereka tak terus beriman, tapi mereka ragu-ragu. Lalu apa balasan bagi mereka? Tengok ayat yang ke-12. Tengok ayat yang ke-12. Iaitu apabila mereka melihat dan mendengar sendiri azab Allah di akhirat nanti. Betul tak? Ayat yang ke-12. Allah kata apa? Mereka kata kami telah mendengar dan kami telah melihat azab. Lalu baru mereka kata apa dia? Ya Allah, tolong hidupkan balik kami di bumi sebab kami nak beramal soleh. Baik, itulah kata putus Allah di akhirat nanti. Apa yang manusia perselisihkan? Satu kumpulan nak beriman kepada Quran, satu lagi kumpulan tak mau beriman kepada Al-Quran. Jadi di akhirat Allah akan putuskan dua-duanya, mendapat hak masing-masing, mendapat balasan masing-masing. Jadi kita dah dengar belum ayat-ayat itu? Dah dengar dah. Dan pada masa yang sama juga, dalam surah-surah yang lain, Allah ceritakan juga orang-orang terdahulu. Ini yang kita sebut tadi cerita yang akan datang, iaitu balasan syurga dan neraka. Yang orang-orang terdahulu seperti kaum Ad dan kaum Samud semua tu, pernah tak kita menceritakannya? Pernah kita mendengar akannya? Pernah. Jadi tengok kat sini Allah kata apa? Awalam. Jadi adakah? Adakah apa? Cuba kaitkan dengan ayat-ayat sebelum ni. Ayat 25 pun cukup dah. Apakah apa kita nak buat situ? Apa dia tu? Apakah? Boleh. Apakah kamu tidak berfikir? Apa yang diceritakan tadi kan? Atau apa lagi? Tidak memahami. Kat sini lah nak bubuh sini. Lagi apa lagi kita boleh kata? Kalau kasar sikit, bukanlah kasar nak cakap kasar. Maksudnya ini tidak berfikir, tidak memahami. Apakah kamu tidak berakal? Kan? Berkaitan dengan apa? Ayat-ayat yang telah diceritakan sebelum ini. Ataupun kita boleh kata juga apa? Apakah ni mereka kan, dia pakai mereka, hum, tukar mereka lah. Tapi ibrah dia untuk kita. Apakah mereka masih apa? Lalai, masih berdegil. Semua ni kita boleh bubuh dekat sini. Ya, terima kasih. Ya. Itu surah 49. Ayat yang ke-13 Tuan Haji. Muka surat 517. Surah 49 ayat 13. Tuan Haji kita tanyakan, tadi kita kata Allah suruh kita berfikir menggunakan bahasa Arab.
Betul kan? Tadi Allah kata apa dia? Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu mengerti. Tapi dalam surah lain pula, Tuan Haji kita tanya, Allah cipta manusia tu berbilang-bilang kaum, berbilang-bilang bangsa dan berbilang-bilang bahasa. Cuma bahasa dia tak sebutlah, cuma kita maklum. Bila Allah cipta berbilang suku, berbilang bangsa, maksudnya dah tentu juga berbilang bahasa. Jadi apa pula? Macam mana pula di situ? Sebab kita lain-lain bangsa, lain-lain nilai lah. Sebab tu Allah kena kita baca ayat tu sampai habis. Jadi Allah kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jumpa tak? Surah 49 ayat 13. Haji jumpa Ji? Muka surat 517. Wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah ciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, wanita. Siapa tu? Adam dan Hawa. Semua orang sama daripada manusia yang satu, iaitu Adam dan Hawa. Bila kita sebut je Allah menciptakan kita daripada Adam dan Hawa, macam kita sebut minggu lepas lah, inilah asal usul kita. Di situlah tujuan kita hidup semua balik-balik kepada Adam. Iaitu Allah ciptakan Adam untuk kita mengabdikan diri, untuk Adam mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kita hari ini cucu dia mewarisi apa? Tugas mengabdikan diri kepada Allah. Baik. Wa ja'alnakum, dan kami juga telah jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku, li ta'arafu, untuk kamu saling berkenalan. Tapi ayat ni tak boleh berhenti kat situ. Kalau saling berkenalan, itu kita kata jom kita melancong, kena-kena pula dengan orang Eropah. Habiskan dulu. Allah kata apa dia? Allah kata, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, ialah atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Asalnya manusia sama je semua kan? Tetapi hari ni manusia ada rasa tak dia ni lebih hebat, bangsa dia lebih hebat daripada bangsa tadi? Ada. Dia kata kami ni hidung mancung lebih hebat daripada orang-orang yang mata sepet, dia kata. Orang Asia, dia kata kami lebih hebat. Orang Barat ke, dia kata begitu. Tetapi Allah juga melebihkan sesuatu kaum ke atas kaum yang lain juga. Tapi Allah itu melebihkan dengan cara bagaimana? Siapa yang bertakwa. Bukan siapa yang lebih maju, siapa yang lebih kacak, tidak. Allah cek siapa yang lebih bertakwa. Jadi apa tujuan kita berkenalan? Atas dasar takwa tadi. Yang Allah ciptakan kita itu atas dasar takwa. Nak berhubung antara satu sama lain, walaupun kita berbangsa yang berbeza-beza, sebenarnya sama je semua. Sama je semua. Kecuali siapa yang berbeza sikit? Yang bertakwa. Okey. Nak jadi orang yang bertakwa macam mana? Tadi kita dah sebut dah. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Betul kan? Dan Allah juga yang melebihkan sesuatu kehadap yang lain. Dalam banyak-banyak bahasa, bahasa apa yang Allah lebihkan? Allah lebihkan bahasa Arab. Dalam banyak-banyak bangsa, bangsa apa yang Allah lebihkan? Bukan bangsa Arab, tetapi yang ini Allah lebihkan bangsa yang bertakwa. Jadi Allah sendiri yang telah memilih Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya manusia jadi orang yang bertakwa. Bahasa memang banyak. Tetapi bahasa apa yang Allah pilih supaya kita bertakwa? Iaitu bahasa Arab. Jadi bahasa yang paling utama untuk seluruh manusia ialah bahasa Arab. Habis itu kenapa bangsa berbagai-bagai? Itu bahasa kedua, itu bahasa perantaraan saja. Bahasa kita kata, bahasa penyampai kepada takwa tadi. Kita dah faham Quran dalam bahasa Arab, tapi kita nak sampaikan juga kepada bangsa kita bahasa Melayu, mesti kena guna bahasa Melayu lah. Tapi asas nak mencapai takwa, mesti menerusi bahasa Arab dulu. Dia bukan baca terjemahan Melayu dah memadai, tidak. Sebab tu Syekh Basmih kita kata, sebab dia menguasai bahasa Arab, lalu dia cuba sampaikan kepada kaum Melayu. Jadi disampaikan dalam bahasa Melayu untuk asas dia. Tapi tak dapat tidak, setiap daripada bangsa, baik Melayu, Cina ke, India ke, kalau luar negara, barat sana, Eropah dan sebagainya, tetap kena menguasai bahasa Arab. Sebab bahasa itulah yang bahasa yang Allah pilih untuk kita berfikir tadi. Tapi ada pun bahasa-bahasa yang lain itu sebagai perantara, sebagai kehidupan kita seharian.
Tidak ada bercanggah kat sini. Maksudnya, kenapa tidak bahasa Melayu je digunakan untuk bahasa takwa, untuk kaum ni bahasa lain? Tak, dia tetap kena bahasa Arab dulu. Tapi orang Melayu lah yang akan sampaikan balik kepada bangsa dia. Wallahu alam. Itu yang saya faham. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Okey, ya. Kalau kita kata tak ada masalah, sudah tentu. Tetapi Allah tidak berkehendak untuk mencipta demikian rupa. Allah nak cipta pelbagai. Bila pelbagai ini kena ada usaha lebih. Sebab tu orang Arab dapat dulu Al-Quran. Apa mereka buat? Sebabkan mereka kata mereka bersyukur, mereka orang Arab, Allah pilih mereka orang yang terus boleh faham Quran. Tapi selepas Nabi wafat, adakah Abu Bakar dia zon selesa? Tak. Dia bergerak. Jadi dia menyampaikan, sampailah hari ini kita walaupun kita berbangsa Melayu, tapi orang Arab yang telah bertakwa dulu, dia nak sampaikan takwa tu kepada kita. Dia turun ramai-ramai ke tanah Melayu pula untuk menyampaikan takwa tadi. Jadi kita pun samalah hari ini, walaupun kita berbahasa Melayu, tapi setelah kita mempelajari Al-Quran dan mengenal apa itu takwa, sekarang peranan kita pula. Sebab kita nak jadi orang yang bertakwa. Kenapa nak jadi orang bertakwa? Di sisi Allah yang paling mulia ialah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tu apa dia? Orang yang ikut Al-Quran. Al-Quran tu digunakan dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi orang yang bertakwa, siapa saja bangsa, cuba akan menguasai bahasa Arab. Sebab tu kita kata bahasa Arab bukan bahasa kaum orang Arab sahaja. Sekarang bahasa Arab disebut sebagai apa? Bahasa kaum muslimin. Siapa yang pilih macam tu? Allah yang angkat bahasa tersebut. Kalau kita patuh kepada Allah, kita belajar bahasa Arab. Supaya kita boleh berfikir. Ya, sikit lagi. Surah apa? Al-Ankabut. Hud. Okey, surah Hud, surah 11 ayat 118. Okey, Allah berfirman dalam surah Hud ayat 118 muka surat 235, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Dan jika Tuhanmu mengkehendaki, sudah tentu dia jadikan kamu umat yang satu, iaitu semua mentauhidkan Allah. Kemudian Allah kata wala yazaluna mukhtalifin, tetapi mereka sentiasa berselisih, berkhilaf. Okey, soalan dia? Betul. Ya, kalau Allah kehendaki, Allah boleh jadikan semuanya satu. Tetapi sebabkan Allah kehendak manusia ini untuk masuk syurga. Bila masuk syurga ni dia adalah reward. Bila reward mesti kena uji. Jadi apa yang Allah kehendak? Kalau Allah kehendak, Allah boleh jadikan semua satu. Tapi apakah kita kata manfaat ataupun keistimewaan untuk masuk syurga kalau semuanya dah baik macam malaikat? Sebab tu Allah tak nak begitu. Yang Allah nak ialah kita akan berlaku perselisihan. Itu kehendak Allah. Supaya apa? Bukannya Allah sengaja nak menzalimi manusia, tapi Allah nak manusia tu pilih jalan yang baik supaya nanti dia masuk syurga, dia mendapat satu anugerah yang besar dia rasa. Kerana dulu dia telah diberi pilihan, aku nak beriman ke nak ingkar. Sedangkan kecenderungan kita yang mana pula? Kecenderungan kita memang ingkar. Kecenderungan kita memang nak buat benda yang maksiat pun. Kecenderungan kita memang nak ikut hawa nafsu. Tapi sebab kita lawan, maka Allah bagi kita syurga. Jadi bila syurga tu satu reward yang sangat besar. Contohlah kita kata, bahasa ada banyak sekarang. Saya nak belajar bahasa mana dulu? Saya nak belajar bahasa Arab dulu. Apa tujuan? Nak faham Quran. Dapat reward lah nanti kat syurga. Begitu. Tapi kalau Allah kehendaki nak cipta satu je, terserah kepada Allah. Tapi adakah itu yang Allah kehendaki? Tak. Jadi kita letak je lah kepada diri kita sekarang. Allah tak nak macam tu. Allah nak supaya kita memilih sekarang. Bila aku pemilihan, dah tentulah adanya percanggahan. Percanggahan yang paling besar ialah nak beriman kepada Quran ataupun tidak mahu beriman kepada Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya, betul. Semua itu ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan juga. Ya. Okey, baik, pada surah Sajadah kita ayat 26.
Jadi Allah tanya kepada kita, bukankah kami dah ceritakan dah kepada kita tadi, kepada kamu tentang apa yang Allah putuskan di akhirat nanti. Kenapa Allah jadikan mereka ada yang masuk syurga, masuk neraka? Kerana dulu mereka beriman, ada yang beriman, ada yang ingkar. Tidakkah kamu mau berfikir, tidakkah kamu mau memilih tempat syurga itu? Betul, Allah tambah lagi pula apa dia? Dan tidakkah kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan itu menjadi pengajaran juga untuk kamu? Tadi Allah cerita tentang apa? Balasan akhirat nanti. Kamu tak nak ke syurga? Lebih kurang begitu soalan mafhum dia. Kamu tak nak ke juga syurga yang aku sediakan bagi orang beriman, yang aku rahsiakan nikmat-nikmatnya? Dan tidakkah kamu melihat orang terdahulu yang telah dibinasakan? Kamu tak takut ke kamu akan dibinasakan juga? Itu dua persoalan dekat sini yang Allah suruh kita berfikir pada ayat 26 ini. Jadi kita kena faham, orang-orang Quraisy ini, dia sentiasa, dia satu pertama kita kata begini, dalam Quran, kafir itu ada berapa dalam Quran? Betul-betul yang Allah sebut kafir, dua je. Dua. Kalau kita pecahkan jenis-jenis kafir, banyak lagi. Tapi bila Allah sebut, contohnya surah Al-Bayyinah. Cuba kita baca sama-sama Al-Bayyinah. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi bila kita sebut al-ladhina kafaru, lam yakunil ladhina kafaru, terdiri daripada siapa? Minal musyrik, minan apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Cuba kita tengok persamaan dulu, apa ni perbezaan di antara orang yang Allah sebut ingkar dalam Al-Quran ini. Pertama, ahli kitab. Apa maksud ahli kitab? Kaum yang Allah turunkan kepada mereka kitab. Contohnya apa? Taurat turun kepada Bani Israel menerusi nabinya Musa. Betul kan? Jadi apa yang ada dalam Taurat? Apa yang ada dalam Taurat ialah apa yang kita baca dalam Quran. Bagaimana nak beriman kepada Allah, syurga neraka bagaimana, kisah orang terdahulu sebelum mereka bagaimana, semua ada dalam Taurat. Sekarang kita baca dalam Quran. Memadai Quran, tak perlu lagi baca Taurat kerana Taurat telah diselewengkan. Jadi ahli kitab seperti Bani Israel, Yahudi itu, mereka mengetahui kisah-kisah terdahulu dengan membaca kitab. Dengan membaca kitab. Okey, itu satu kumpulan. Tetapi mereka ingkar juga akhirnya. Mereka ingkar. Kumpulan kedua pula orang musyrik. Orang musyrik, dia pun tahu kisah-kisah terdahulu. Tapi cara dia bagaimana? Bukan menerusi kitab. Tapi orang musyrik Mekah, mereka tahu tentang bani-bani terdahulu, kaum-kaum terdahulu binasa kerana mereka bermusafir. Sebab tu kita baca dalam surah Quraisy. Cuba buka surah Quraisy 106. Surah 106. Surah 106 muka surat 602. Muka surat 602. Kita hafal dah ayat ni. Jadi Allah berfirman li'ila fi Quraisy. Cuma saya nak minta semua tengok terjemahan dia. Apa dia terjemah? Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang Quraisy? Ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Apa dia terjemahan dia? Kebiasaan mereka adalah melakukan rihlah, perjalanan pada waktu apa? Musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk, mereka turun ke bawah, ke Yaman. Mereka berdagang ke Yaman. Musim panas, mereka naik ke Syam, atas utara. Syam hari ini Syria, Palestin, sanalah. Yang dulu dikuasai oleh Rom. Kalau turun ke bawah, Yaman. Menjadi kebiasaan orang Quraisy. Siapa orang Quraisy? Kaum yang tidak ada kitab. Kaum yang tidak pernah diberikan kitab, telah lama terputus.
last Nabi mereka Ismail. Lepas tu kaum mereka terus rosak. Tak ikut dah apa Nabi Ismail bawa. Kitab pun dah tak ada dah. Mereka tak ada bimbingan. Tetapi mereka sentiasa melakukan apa? Perjalanan. Bila mereka turun ke Yaman, mereka akan jumpa satu tempat namanya Ahqaf. Mereka turun ke Yaman, mereka akan jumpa tempat di mana kaum Sabak dulu dibinasakan. Setiap kali mereka lalu, mereka tahu inilah tempat kaum terdahulu dibinasakan. Inilah tempat terdahulu dibinasakan. Bila mereka naik ke Syam, mereka lalu ke Madinah atas sikit, mereka lalu ke Madian. Mereka tahu itu kaum Nabi Saleh yang telah dibinasakan. Sebab apa? Setiap tempat yang mereka lalu itu, Allah tinggalkan, Allah masih tetapkan tempat tinggal mereka. Hari ini kalau kita lalu ke Madian, nampak lagi gunung yang besar yang dulu pernah apa kita kata? Pahat ke tukul? Dipahat dah. Dipahat sehingga menjadi apa? Rumah. Tapi ada tak orang hidup dalam tu lagi? Tak ada. Tapi semua orang tahu di situ adalah tempat kaum Saleh dibinasakan. So mereka dah biasa lalu naik atas, mereka jumpa kaum Nabi Saleh dibinasakan. Turun ke bawah, mereka jumpa Sabaknya kaum dibinasakan. Bahkan 50 tahun ataupun 40 tahun sebelum Nabi dilahirkan, jauh tak 40 tahun? Tak jauh. Maksudnya contoh, tahun kita merdeka dah 60 berapa tahun? 60? 65? 60 lebih dah, 67? Berapa tahun ni tolong kira? 68? 68 tahun? Lupa dah kira dah. 60 lebih tahun. Baik. Ada tak, masih lagi tak ada kita jumpa orang-orang yang dia sempat melihat kemerdekaan hari ini dan kita boleh tanya dekat dia. Maksudnya orang tu paling-paling umurnya 70 lebih sikit lah. Sudah tentu ada, dalam masjid kita ni pun ada. Masih ada orang yang masa itu dia umur remaja ataupun kanak-kanak, dia melihat kemerdekaan di tanah Melayu, betul tak? Jadi anak-anak muda masih boleh bertanya kepada mereka apa yang berlaku, dia boleh cerita bulat-bulat. Begitu juga pada turunnya surah-surah Al-Quran ini, 40 tahun yang lepas, orang Arab telah melihat bagaimana Allah menghancurkan Ashabul Fil. Apa itu Ashabul Fil? Tentera Abrahah dan tentera bergajah dia. Betul kan? Sebab tu tengok ayat ataupun surah sebelum surah Quraisy cerita tentang apa? Sebelum surah Quraisy cerita tentang apa? Surah Al-Fil. Tengok ayat pertama surah Al-Fil, Allah tanya macam mana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cuba baca terjemahan dia kata apa? Tidakkah engkau ya, Nabi Muhammad dan juga orang-orang Arab, semua samalah, Nabi Muhammad pun orang Arab juga, memerhatikan, melihat bagaimana Tuhanmu bertindak atau memperlakukan terhadap pasukan bergajah, iaitu Abrahah dan juga askar-askar dia. Jadi bila soalan ni turun, orang Arab tahu tak kisah ni? Tahu, sebab baru 40 tahun yang lepas. Mereka tahu macam mana Allah binasakan orang-orang Yaman. Okey, Abrahah pula daripada Yaman. Dia daripada Yaman nak serang Kaabah. Apa Allah buat? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah jadikan cita-cita mereka nak merobohkan Kaabah itu sia-sia? Dengan cara bagaimana? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan ke atas mereka burung berbondong-bondong. Ingat, ababil bukan maksud burung ababil. Ababil maksudnya berbondong-bondong. Burung yang banyak, berbondong-bondong, berkumpulan. Tarmihim. Burung-burung itu melemparkan daripada mereka apa dia? Kepada mereka hijarotin min sijil. Batu-batu daripada api. Bayangkan, kita boleh fikir tak macam mana burung bawa batu. Bersama mana batu tersebut? Burung, toir ni burung kecil. Dia akan bawa sama ada di paruh dia ataupun di tangan. Jadi bersama mana dia boleh bawa? Kecil. Tapi apa jadi kepada Abrahah dan askar-askarnya? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah mereka itu apa? Seperti daun yang dimakan. Betul? Cuma dalam kurungan selalu ditambah dimakan apa? Ulat. Tak ada tulis ulat kat situ. Kalau kita kata dimakan kambing, macam mana jadi daun tu? Lagi teruk. Sebab Allah tak kata dimakan ulat, dimakan. Kalau manusia makan jadi apa? Daun, makan sayur. Hancur begitu sajalah. Jadi maksudnya dahsyat tak Allah binasakan kaum terdahulu? Orang Arab nampak tak? Sepatutnya nampak. Apa dia kena buat? Baca balik surah Quraisy tadi.
Baca balik surah Quraisy. Jadi Allah kata macam ni, orang Quraisy ni dia dah biasa safar. Bila dia turun ke Yaman, dia akan jumpa tapak di mana Allah hancurkan kaum ataupun Abrahah dan tentera bergajah. Mereka tahu inilah tempat Allah hancurkan Abrahah. Tetapi mereka tetap mensyirikkan Allah, betul kan? Sepatutnya apa dia? Falyabudu rabb hadzal bait, kata Allah. Kamu sendiri dah lihat bagaimana Abrahah yang cuba nak meruntuhkan agama ini, Allah hancurkan mereka. Dan bukan saja Abrahah, kamu pergi ke Sabak, Allah hancurkan kaum Sabak. Kamu pergi ke Ahqaf, Allah hancurkan kaum tersebut. Kamu pergi ke tempat Samud, Allah hancurkan Samud. Cuma di sekeliling kamu tu tempat dihancurkan, kamu je tak hancur-hancur lagi. Sedangkan kamu sembah apa, wahai orang Quraisy? Kamu sembah berhala. Maksudnya apa? Kamu ni dikepung oleh apa dia? Kalau kita kat Malaysia, kita dikepung oleh lingkaran api. Kita panggil apa, cikgu geografi? Yang kita punya dekat Indonesia kan? Kan mereka boleh senang kena gempa bumi, kena gunung berapi. Dia kata kita lingkaran apa? Lingkaran api dah kan? Lingkaran api. Mereka tu lebih senang untuk berlaku apa? Gempa bumi, berlaku tsunami, berlaku apa lagi? Letusan gunung berapi. Kita je tak kena-kena. Perasan tak? Kita kena sikit lah, banjir tu kena Selangor sikit. Itu pun ujian dah sangat besar dah. Tak pernah ditipu tsunami macam mana Aceh kena. Tak kena baru ni Sumatera ke yang kena bergunung berapi tu. Habis kampung. Kita tak pernah kena begitu kan. Dia macam orang Quraisy. Kita ni macam dah orang Quraisy dah. Jangan potong yang ni je. Saya tak kata kita orang Quraisy. Kan? Macam kita bangga pula kita orang Quraisy. Bukan. Nak bagi tahu macam lebih kurang. Orang Quraisy dia naik atas, nampak satu kaum dibinasakan. Turun bawah, nampak dibinasakan. Kita pun sama. Tapi kita tak kena-kena. Orang Quraisy dia rasa dia tak kena, itulah yang menyebabkan dia masih ingkar lagi. Kita pun sama juga. Jangan jadi seperti itu. Teruk Indonesia. Minta maaf sebut. Kalau ada orang Indonesia, bukan kita kata